Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera ditujukan kepada anda semua mahasiswa-mahasiswi UiTM Cawangan Negeri Sembilan yang saya kasihi. Saya Norabita Razan, Pustakawan Kanan akan menyampaikan taklimat pustakaan kepada anda. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda semua kerana berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi ataupun orang kata ke Menara Gading ini. Jadi diharapkan anda semua tidak mempersia-siakan peluang yang diberikan ini, gunakan sebaiknya dan selayaknya, dan yang paling penting pastikan anda semua dapat orang kata grade on time ya. Okey. Berikut adalah kandungan taklimat perpustakaan yang merangkumi objektif, pengenalan dan lokasi, pengurusan pita UiTM Cawangan Negeri Sembilan, koleksi bahan, waktu perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan, dan yang terakhir sekali adalah peraturan. Okey, objektif taklimat perpustakaan ini yang pertama adalah untuk memperkenalkan dan mendedahkan kepada pengguna mengenai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan di perpustakaan, dan selain daripada itu untuk memberikan pemahamanlah kepada anda semua pelajar baru, terutamanya peraturan dan juga prosedur perpustakaan. Okey, seterusnya seperti sedia maklum di Cawangan UiTM Negeri Sembilan ini kita ada 3 kampus, jadi setiap kampus ini kita ada pitanya lah. Okay, untuk makluman, pita ni singkatan kepada Perpustakaan Tun Abdul Razak, iaitu perpustakaan. Okay, so sepanjang taklimat pustakaan ini saya akan menggunakan nama pita lah. Ya. Okay, untuk pita kampus Kuala Pilah mempunyai 11 tenaga pekerja. Okay. Dan mula beroperasi pada 1 Jun 1999 di kampus sementara di Melang, dan pada 2 Jun 2009 perpustakaan ini kemudiannya berpindah ke kampus tetap di Pekan Parit Tinggi. Dan untuk makluman pelajar di kampus Kuala Pilah, pita kampus Kuala Pilah terletak di aras 1 dan 2 di bangunan akademik Fakulti Sains Gunaan, dan dan boleh menampung pelajar ataupun pengguna dalam satu masa seramai 600 orang. Walau bagaimanapun sepanjang PKPP ni kita dah ikut SOP, kita dah separuhkanlah, iaitu seberamai 300 pengguna dalam satu masa. Okay, seterusnya adalah pita kampus Seremban. Okay, ini adalah building pita kampus Seremban, mempunyai 8 tenaga pekerja, ada 2 pustakawan dan juga 6 staf pelaksana. Mula beroperasi pada 1 Februari 2014 dan mempunyai bangunan sendiri yang mempunyai 2 aras. Okay, untuk makluman pelajar kampus Seremban, pita kampus Seremban ni bangunan ni dia sangat cantik. Di bahagian tengah tu dia ada garden, dan ada di aras 2 tu ada sudut ataupun ruang di mana you boleh nampak pemandangan yang sangat cantik daripada dalam pita kampus Seremban. Dan pita kampus Seremban ni boleh menampung seramai 900 orang dalam satu masa. Dan sepanjang tempoh PKP ni kita dah pendekkan ataupun kita dah make it separuh daripada 900, iaitu seramai 450 orang dalam satu masa. Dan ini adalah pita kampus Rembau, ada 6 tenaga pekerja diketuai oleh saya dan juga dibantu oleh 5 pembantu pustakawan. Baru je beroperasi pada tahun 2017, dan bangunan pita kampus Rembau ni untuk student Rembau daripada main gate tu dah boleh nampak dah bangunan ni. Dia besar, ada 3 aras, dan di ruang tengah tu pun juga kita ada ruang yang dipanggil nama ruang ilmu, di mana pelajar ataupun pengguna boleh buat aktiviti lah di ruang tengah itu yang kita panggilkan dia ruang ilmu. Okey. So untuk pita kampus Rembau ini boleh menampung seramai 900 pelajar dalam satu masa, dan sepanjang tempoh PKP ini hanya boleh menampung seramai 450 orang dalam satu masa. Okay. Seterusnya adalah koleksi bahan. Okay. Koleksi bahan ni dia
berbeza koleksi bahannya berbeza berdasarkan fakulti ataupun program yang ada di ketiga-tiga kampus. Seperti di PITA kampus Kuala Pilah, jumlah koleksi adalah seperti yang tertera, iaitu sebanyak 19,213 naskah, dan koleksi utamanya merakumi koleksi ataupun subjek bagi program Fakulti Sains Gunaan dan program halal untuk akademik pengajian Islam dan Contemporary. Kemudian di PITA kampus Seremban, jumlah koleksi seperti tertera, dan koleksi utamanya merangkumi program untuk Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Fakulti Sains Komputer dan Matematik, dan juga Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Manakala PITA kampus Serembau jumlah koleksi seperti di layar lah. Dan koleksi utamanya merangkumi program ataupun subjek bagi Fakulti Pengurusan Maklumat, Fakulti Pengurusan Perniagaan dan juga Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Dan selain pada koleksi bahan ini, dia merangkumi pelbagai jenis format. Kita ada textbook, kita ada majalah, kita ada jurnal, kita ada surat khabar, kita ada pamphlet, kita ada brosur dan juga kita ada bahan media seperti CD. So kalau you nak pinjam CD, dapatkan di kaunter dan kita akan bagilah CD yang you perlukan. Seterusnya, ini adalah pengurusan PITA UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Untuk makluman, UiTM Cawangan Sembilan ni untuk PITA diketuai oleh Ketua Perpustakaan Cawangan, iaitu Puan Haja Wan Nurizan Wan Mansur. Beliau di PITA kampus Kuala Pilah. Dan seterusnya kita ada empat pustakawan, iaitu Encik Muhammad Hafiz Kasirun daripada kampus Kuala Pilah, Pustakawan Kanan, dan dua pustakawan dari kampus Seremban, iaitu Puan Siti Hajar Zamri dan juga Encik Saiful Hisham Saleh. Dan yang di Rembau saya lah, Puan Norabita. So kat sini kita ada berikan ataupun paparkan nombor yang boleh dihubungi. Kalau you student Pilah, you boleh berurusanlah dengan pegawai di kampus di PITA Pilah. Kalau you student Seremban, dengan dua pustakawan ni lah. Dan kalau di kampus Serembau, dengan saya. So muka-muka ni you kena kenal lah, sebabnya mereka ni lah yang akan mengurus PITA di kampus Negeri Sembilan, di Cawangan Negeri Sembilan. Dan sekiranya ada nak buat program ataupun aktiviti di PITA, mereka ni lah yang akan melihat kepada proposal ataupun permohonan kamu, dan kita akan tengok, dan kalau kita benarkan, kita akan luluskanlah. So mereka ni lah yang akan membantu anda. So jangan segan, just datang je PITA untuk berjumpa dengan kami. Seterusnya, waktu perkhidmatan PITA UiTM Cawangan Negeri Sembilan untuk ketiga-tiga kampus PITA, Isnin sehingga Jumaat kita buka daripada pukul 10 pagi sehingga 4 petang. Sabtu Ahad kita tutup. Untuk makluman, waktu ni mula diguna pakai selepas PKP, sepanjang PKPP ni. Kalau ikutkan sebelum ni, waktu perkhidmatan kami Isnin sehingga Jumaat kami buka 8.30 pagi sehingga 4.45 petang, dan untuk PITA Pilah dibuka Sabtu dan Ahad. So untuk PKPP ni, untuk seperti sekarang ni kan, pandemik COVID-19 ni, kita ikut prosedur, kita pendekkanlah waktu perkhidmatan pukul 10 pagi sehingga 4 petang. Dan waktu tengah hari tu, 1 hingga pukul 2, waktu lunch tu kita masih buka. Seterusnya, kita pergi ke perkhidmatan perpustakaan yang ada di PITA UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Kita ada 4 perkhidmatan. Perkhidmatan pelanggan, perkhidmatan pendidikan pembelajaran dan rujukan, perkhidmatan IT dan juga perkhidmatan jurnal dan pengkalan data. Untuk perkhidmatan pelanggan, pendaftaran keahlian ini, kalau ikutkan once you dah jadi student UiTM, you dah ada ID, so automatically you punya data dah adalah dalam kami punya sistem. Tapi sekiranya waktu you nak buat transaction dengan PITA, data you tak ada, so kita akan minta you isi form manually dan kita akan daftarkanlah secara manual. Untuk peminjaman, pemulangan, pembaruan bahan, tempahan bahan dan denda ni nanti saya akan terangkan. Untuk pinjaman antara perpustakaan ni, ini adalah satu perkhidmatan yang kami berikan kepada pelajar lah ataupun kepada warga UiTM, di mana kalau kata bahan yang you perlukan itu
tak ada di koleksi kita. Contohnya bahan tu tak ada di Pita Kampus Rembau, tapi ada di contohnya ada di Pita Shah Alam. So kita akan gunakan perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan ini. Okay, untuk perkhidmatan ni anda kena kena mohon melalui online, di WebOPAC. Dan kita ada perkhidmatan kepada pelanggan, tempahan makmal komputer, bilik perbincangan, bilik bacaan dan bilik AV. Untuk makluman, bilik perbincangan memang pelajarlah perlu mohon. Manakala untuk makmal komputer, bilik bacaan dan bilik AV ni, dia perlu mohon melalui pensyarah ataupun penasihat program. Penasihat program ni untuk yang persatuan ataupun kelab lah. Untuk pelajar hanya boleh mohon, hanya boleh tempah bilik perbincangan saja. Okay. Manakala untuk perkhidmatan penyelidikan pembelajaran dan rujukan ni kita ada 3 taklimat perpustakaan yang macam saya sedang berikan ini adalah salah satu perkhidmatan di bawah penyelidikan pembelajaran dan rujukan taklimat perpustakaan. Kemudian kita ada kelas kemahiran maklumat. Untuk kelas kemahiran maklumat ni nanti saya akan terangkan kemudian, dan juga khidmat nasihat dan rujukan. Okay, untuk khidmat nasihat dan rujukan ni kita ada 2 medium lah. Satu secara bersemuka, di mana anda boleh datang ke Pita, boleh merujuk kepada pustakawan rujukan, dan yang kedua secara online. Secara online ni kita ada perkhidmatan chat with librarian. Okay, chat with librarian ni you boleh chatting lah dengan pustakawan rujukan, di mana you boleh pilih sendiri lokasi mana yang you nak dapatkan info, yang you perlukan bimbingan. Okay, selain itu you boleh juga telefon ataupun email. Yang seterusnya perkhidmatan IT, kita ada 2, penggunaan komputer di mana kita ada lab makmal komputer untuk kemudahan pelajar. Dan yang kedua kita ada rujukan cakra padat ataupun CD. Okey. Dan seterusnya perkhidmatan jurnal data dan pekalan data ni mau kepada digital collection lah. Pinjaman antara perpustakaan ni macam tadi, sebagai contoh tadi, itu dalam bentuk textbook, buku, printed. Tapi kalau yang artikel jurnal ni, kalau artikel tu tak dilanggan oleh UiTM, tak ada dalam kita punya online databases, dia ada di, contohnya dia ada di USM punya online databases, contoh so kita boleh dapatkan bekalan artikel jurnal ni menggunakan perkhidmatan antara perpustakaan. Still you kena mohon melalui WebOPAC. Dekat WebOPAC tu dia ada My Account, untuk My Account di mana you boleh mohon IIL, kalau bahasa Inggerisnya Interlabelon. So dekat My Account tu, dekat WebOPAC tu dah ada Interlabelon. Okay, yang kedua perpustakaan digital. Okay, apa tu perpustakaan digital nanti saya akan terangkan. Okay, seterusnya ini adalah kelayakan pinjaman kepada pelajar UiTM. Okay, untuk sarjana muda dan diploma, kelayakan pinjaman hanyalah sebanyak 20 naskah sahaja, dan untuk tempoh pinjaman hanyalah 14 hari. Untuk tempoh pinjaman 14 hari. So you all 20 naskah lah. Okay, untuk sarjana, kalau kata you sambung sarjana atau master, kita naikkanlah kelayakan pinjaman tu daripada 20 naskah kepada 40 naskah dan tempoh pinjaman selama 28 hari. Manakala untuk kategori student PhD ataupun kedoktoran ni, kelayakan pinjaman kita naikkan lagi daripada 40 kepada 60 naskah dan tempoh pinjaman selama 28 hari. Okey, banyak kan? So nanti bolehlah pinjam dengan Pita, okey? Dan okey, ini saya nak bagi brief sikit tentang peminjaman bahan dan juga pemulangan bahan. Okay, untuk makluman pelajar semua, pelajar baru, peminjaman bahan, buku, textbook, kalau di Pita Kampus Seremban dan juga Pita Kampus Rembau, kita ada self-check machine, self-check machine di mana pelajar boleh pinjam sendiri menggunakan mesin yang disediakan. Okay, tapi untuk buat pinjaman ni yang paling penting you kena ada student card lah. Kalau tak ada student card, you tak boleh buat transaction, even dekat kaunter maupun dekat mesin yang kita sediakan. So untuk peminjaman ni saya nak ingatkan kepada anda semua, guna kad pelajar sendiri. Jangan bagi kad pelajar you kepada pelajar lain. Sebab apa? Sebab kalau berlaku kehilangan ataupun kerosakan, yang akan membuat pembayaran ataupun penggantian adalah pelajar yang nama pelajar yang ada di dalam sistem. So bila you dapat kad pelajar tu, you kena bertanggungjawablah, you kena amanah
guna kad pelajar dengan sebaiknya, jangan salah guna. Okey, so nak buat pinjaman kena guna kad pelajar sendiri. Okey, untuk pita kampus Kuala Pilah dia tak ada subjek mesin lagi. So peminjaman tu masih di kaunter. Okey. Kemudian pemulangan bahan, kita ada dua kaedah lah. Kalau di pita Rembau dan juga pita Seremban, kita ada boot drop machine. Okay, boot drop machine ni kita letakkan di bahagian luar. Okay, so kalau kata you nak buat pemulangan selepas waktu perkhidmatan, okay, pukul 4 petang kita dah tutup kan. So pukul 4.30 ke pukul 5 ke atau waktu malam, kalau you duduk dalam college, duduk dalam kampus, you boleh drop lah buku yang you nak pulangkan tu di boot drop machine. Itu di pita Seremban dan juga pita Rembau. Kalau kata you nak pulang dekat kaunter pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kita menggalakkanlah you all pulang menggunakan boot drop machine. Just in case kalau kata boot drop machine tu ada masalah offline ke, internet tak ada ke, so you boleh return dekat kaunter. Okey, di pita Pilah dia pinjam dan pulang masih manually di kaunter. Okey. So untuk pemulangan ni kena ingatlah, kalau you guna subjek mesin, nanti dia akan ada keluar receipt. So kat receipt tu dia akan terteralah tarikh pemulangannya. So you kena return sebelum tarikh pemulangan ataupun tarikh due date tu. Kalau kata tarikh due date tu pada hari ini, so you kena return hari ini. Okay? Kalau kata tarikh due date tu hari esok, you kena pulang hari esok lah. Kalau melebihi daripada tarikh due date, kita akan kenakan denda ataupun penalty. Okey. Seterusnya ini peminjaman, pemulangan dan pembaharuan tarikh pinjaman. Okey, untuk makluman pelajar UiTM, okey, untuk denda lewat sehari kita charge 20 sen saja. Okey, 20 sen. Tapi dia 20 sen ni dia tak kena pada public holiday lah, ataupun Sabtu Ahad. Okey, so pastikan anda membayar denda lewat pemulangan dan buku hilang ni dengan kadar yang sepatutnya lah. Kalau 20 sen, kena bayar 20 sen lah. Kalau lebih daripada 20 sen, kena bayar lebih daripada harga yang sepatutnya lah. Dan pembayaran denda untuk makluman you all, untuk anda semua, untuk ketika kampus, kita dah tak ada transaction secara tunai. Kita cashless. So kalau cashless tu, kalau kata denda you 20 sen, still kena guna kad jugalah. So make sure dekat you punya account bank tu ada baki yang mencukupi. Kita dah tak terima dah wang tunai, kita guna cashless. Even saya rasa dekat bahagian lain macam Bendari pun dah tak guna manually, dah tak terima wang tunai, semua cashless. So untuk pembayaran denda ni, make sure you terima resit pembayaran sebagai bukti. Okay, bukti yang mengatakan you dah buat pembayaran. Just in case kalau ada isu selepas itu, kalau kata sistem tak clearkan lagi you punya account, so you boleh tunjukkan bukti tu lah, resit tu sebagai bukti. Tapi kalau you nak snap pun boleh juga, sebab kadang resit tu misplaced ke kan, dia punya tulisan tu dah hilang, so you boleh capture lah resit tu. Pelajar yang masih berhutang tidak akan dibenarkan membuat sebarang pinjaman buku sehingga selesai membuat pembayaran. Of course lah, kalau selagi you tak settle you punya denda, you kena you tak dibenarkanlah untuk membuat sebarang pinjaman untuk buku yang seterusnya. Kena settlekan dulu pembayaran denda. Okay, once dah settle denda, dah tak ada hutang, then boleh buat next punya transaction. Okay. Selain daripada itu, okay, kalau you tengok harga jumlah denda yang dikenakan ada 20 sen. Jumlah tu sangat kecil. Tapi kalau anda tidak alert, kalau anda tidak ada rasa tanggungjawab ataupun amanah, 20 sen ni sebenarnya memberi impact, memberi kesan yang besar kepada anda sekiranya anda tidak membayar. Dah ada dua, impact ataupun kesan tu ada dua. Pertama, pelajar tidak boleh semak keputusan peperiksaan. Yang kedua, untuk pelajar akhir tahun, pelajar tahun akhir tidak dibenarkan mengambil jubah. So bila ambil jubah tak boleh, nak convocation pun tak boleh. Maknanya di sini settlekan dulu hutang-hutang dengan UiTM, dengan library ke atau dengan bahagian-bahagian lain sebelum cuti semester ataupun sebelum you nak buat clearance. Okay? So make sure you punya account tu clear,
dah tak ada apa-apa hutang, then you boleh check result and then you boleh convo. Okay. Kalau you tak ingatkan you pinjam buku ataupun you tak ingat you ada denda ke apa, you boleh check dekat web OPEC. Web OPEC tu apa? Nanti saya akan bagi tahulah apa itu web OPEC. Okey, seterusnya pembaharuan bahan ataupun renewal. Okey, pembaharuan tarikh pinjaman boleh dibuat secara atas talian mengikut tempoh kelayakan yang dibenarkan. Ya, okay, untuk pinjaman bahan, kalau kata macam tadi saya dah mention satu buku 14 hari kan tempoh pinjaman dia. Okay, kalau kata you nak pinjam lagi buku tu, so you boleh extend lah date tu daripada 14 hari ke another 14 hari. So untuk extend date tu, tarikh tu, nak renew, you kena renew secara online. You tak boleh bawa buku ke PITA untuk renew. Sekarang ni semua ikut sistem lah, semua dilakukan secara online ya. Okay, tapi untuk renewal ni pastikan due date tu tak melebihi. Kalau kata due date tu hari ni you kena renew. Kalau kata due date tu hari ni and then you nak renew besok, tak boleh. You kena return dulu buku tu and then pinjam balik. Tapi kalau nak pinjam balik tu, make sure tak ada siapa-siapa lagi lah yang reserve ataupun pengguna lain yang reserve. Sebab once dah ada reserve, buku tu you kena return lah, you tak boleh nak renew. Okay. And then perkhidmatan ini tidak dibenarkan sekiranya denda lewat pemulangan buku tersebut belum dijelaskan atau buku yang telah melebihi tempoh pinjaman belum dipulangkan ke perpustakaan. So kalau buku tu dah ada denda, memang tak boleh lah untuk renew, so you kena return. Yang seterusnya tempahan bahan. Tempahan bahan ni kena melalui web OPEC. Okay, untuk reserve. And untuk buku reserve ni hanya untuk buku yang berstatus isu saja. Okay, nak tahu isu ke tak isu tu, you kena semak di web OPEC. Okay, bila buat pencarian bahan di web OPEC, okay, you kena tengok dia punya status dan you kena tengok lokasi tu kat mana. Kalau kata status tu isu, so you tak boleh nak reserve lah. Status to issue, kalau status to issue you boleh reserve. Kalau status to issue you boleh reserve. Kalau status to chef you tak boleh reserve. Sebab kalau chef buku tu dah ada dekat rak. So dah ada dekat rak, you memang kena pergi PITA lah untuk dapatkan buku tersebut. Tapi kalau buku tu issue, you boleh reserve. Okay, kalau issue buku tu you boleh reserve. Okay, so kalau dah reserve, kita staff akan simpan buku tu dalam masa 7 hari. Dalam masa 7 hari you kena ambil lah di PITA. Kalau kata dalam masa 7 hari tu you tak tuntut, so kita akan return balik buku tu di chef. So make sure once you dah buat reserve dekat web OPEC, dekat you punya account tu, you kena boleh juga nak follow up dengan PITA, nak tahu status sama ada buku tu dah ada ke belum. Kalau dah ada, you boleh datanglah ke PITA untuk collect. Kalau tak, selepas daripada 7 hari memang kita akan return balik di chef. Okay. Dan seterusnya, okey, ini adalah kelas kemahiran maklumat. Ini adalah salah satu perkhidmatan pembelajaran penyelidikan dan rujukan yang kita sediakan kepada pelajar UiTM. Okey, apa itu kelas kemahiran maklumat? Kelas kemahiran maklumat ni librarian, saya lah antaranya lah yang akan buat kelas dengan pelajar. Kita menggalakkan pelajar barulah dan juga pelajar tahun akhir untuk join kita punya kelas kemahiran maklumat ni, di mana kita akan ajar, kita akan guide, kita akan tunjukkan macam mana nak cari bahan menggunakan web OPEC. Okey, kan koleksi kita banyak kan, so kita tunjukkan macam mana nak cari bahan menggunakan web OPEC. Janganlah pergi PITA, terus pergi kat rak terus cari. Itu waktu sekolah mungkin boleh lah, tapi bila kita dah jadi student universiti ni, kita dah ada kemudahan, kita dah ada sistem, so pergi PITA guna sistem untuk cari bahan. Jangan risau, dekat PITA, dekat semua PITA kita ada terminal OPEC. Okay, terminal OPEC di mana khas untuk pelajar untuk mencari bahan di perpustakaan tersebut. Okay. So dalam modul kelas kemahiran kita ada banyak.
So you kena login dekat ekkm.uitm.edu.my yang seperti tertera di layar ni. You login as a student. So student boleh mohonlah kelas kemahiran maklumat ini. Dalam tu nanti ada banyak modul yang you boleh pilih, and then ada dua kaedah, sama ada face to face ataupun online. Dan make sure you pilih, katakan you student Rembau, so you pilih instructor dia daripada Pita Rembau lah. Okay? Kalau Seremban, pilih instructor dia Seremban. Tarikh dan masa you boleh pilih dalam tu. Tapi kita bila librarian terima permohonan tu, kita akan tengok jugalah kita punya schedule. Kalau clash, kita akan advise untuk pilih tarikh atau masa yang lain. Kalau tak clash, kita akan maklumkanlah yang kita terima permohonan tersebut. Don't worry, bila once you dah mohon melalui sistem kelas kemahiran maklumat ni, nanti akan ada dapat notification melalui email. So kena semaklah email yang anda untuk make sure sama ada Pita ada approve ataupun belum. So nanti dalam kelas kemahiran maklumat tu kita akan buat hands on lah. So macam mana nak search kan, you boleh tanyalah banyak tentang perkhidmatan yang disediakan oleh Pita. So yang akan ajar instrukturnya adalah librarian Pita Seremban, Pita Rembau dan juga Pita Kuala Pilah. So ini adalah aktiviti masa kelas kemahiran maklumat. Kalau you tengok di layar ni. So, apa yang kita ajar ini adalah sebahagian. Okay, kita akan ajar, kita akan tunjuk, kita akan introduce ke you all apa itu My Knowledge Management, macam mana nak login OPEC, macam mana nak dapatkan bahan digital seperti online databases. Kita ada banyak online databases yang boleh support PMP pelajar, yang boleh support PMP faculty. Okay, kita ada juga EQPS, Electronic Question Paper System ni sangat-sangat hot. Memang selalu student rujuklah EQPS ni. Kita ada soalan peperiksaan tahun-tahun yang lepas. So kalau you nak buat, you nak study ke, nak buat revision ke, you boleh login ke EQPS. So macam mana nak login EQPS, macam mana nak guna EQPS ni, kita akan ajar. Okay? Dan kita juga ada, selain pada textbook, kita ada juga e-resources, e-books. Okay? E-books ni pun kita akan tunjukkan juga, kita akan guide juga macam mana nak retrieve, macam mana nak download e-books ni. So kalau you nak tahu macam mana nak guna sistem ni, perkhidmatan digital library ni, you kena mohonlah kelas kemahiran maklumat kita. Okay? Buat temu janji dengan librarian. Okay, seterusnya kemudahan perpustakaan. Okay. Kemudahan perpustakaan, ini antaranya lah. Okay. Make sure setiap kali nak masuk Pita, pastikan you bawa kad matrik. Atau kad pelajar. Okay? Sebabnya kalau tak ada kad matrik atau kad pelajar, you tak dibenarkan masuk Pita lah. Sebabnya kalau di Pita Seremban ataupun Pita Rembau, kita ada barrier gate. Kalau tengok dekat slide ni, dekat screen ni, yang dekat sebelah kanan ni, itu adalah barrier gate. Konsep dia macam kita nak naik LRT. So you kena touch you punya kad. So bila gate tu buka, so boleh masuklah. So pastikan setiap kali datang Pita, kena bawa kad. Tak ada kad, kita memang tak benarkan. You jerit dekat gate tu pun kita buat tak tahu je lah. Sebabnya nak masuk tu memang kena ada kad di sistem. Tapi kalau di Pita Pilah, dia tak ada barrier gate lagi. Tapi you still kena bawa kad. So kad tu nanti you akan scan dekat PC, dia akan sediakan satu PC, disediakan satu PC di mana you scan PC tu, kad tu dengan dekat PC tu, then akan keluar you punya data, so you boleh masuk. Okay, nama sistem dekat PC tu adalah Patron Attendance Library System. Okay, so di ketiga Pita di UiTM Canggah Negeri Sembilan ni, kita ada sediakan loker juga. Okay, loker ni di bahagian luar Pita lah. Untuk Pita Seremban dan juga Pita Kuala Pilah, dia ada open loker. Okay, tapi kalau di Pita Rembau, kita ada open loker dan juga loker yang berkunci. Loker berkunci ni kita provide mangga dengan kunci. So kalau students Rembau nakkan mangga yang berkunci itu, bolehlah berurusan dengan staff di kaunter. Dia free je, tak ada bayaran. Tapi kalau kata mangga ataupun kunci tu hilang, so you kena return lah, you kena ganti, you kena ganti ikut harga yang telah ditetapkan. Dan tolong jangan bawa mangga sendiri, sebab kalau bawa mangga sendiri itu dah melanggar salah satu peraturan perpustakaan lah. Okay.
Seterusnya, ini adalah kemudahan di pita pilar, pita seremban dan juga di pita rembau. Kalau you lihat, kita ada self-check machine macam saya cakap tadi. Itu adalah self-check machine di mana you buat transaction pinjaman menggunakan mesin tersebut. And then kita ada boot drop machine, ini di rembau. Okay, kita ada kaunter perkhidmatan pelanggan. Dekat situ ada staff. So kalau ada apa-apa pertanyaan ke, perlukan bantuan ke, perlukan kerjasama ke apa, boleh berurusan dengan staff di kaunter. And then kita ada iaitu PC OPEC, PC OPEC. And then kita ada ruang santai, learning commons. Kita ada bilik multimedia yang sofa hijau ni, dia adalah di pita seremban, dan bilik perbincangan ini adalah di pita seremban. Kalau kita tengok kemudahan ini dari segi dari segi perabotnya memang sangat moden lah. Okay. Selain daripada itu, ini di makmal komputer. Okay. Makmal komputer pita rembau. And then kita ada ruang bacaan, kita ada mesin photostat, perkhidmatan mesin photostat. Tapi mesin photostat ni cuma ada di pita pilah dan juga pita seremban. Okay, dan kita ada bilik AV, bilik AV dan juga bilik mesyuarat. Okay. Ini antaranya lah. So kalau nak tengok lagi banyak kemudahan yang disediakan di pita kampus Kuala Pilah, kampus Seremban, kampus Rembau. So nanti bila dah masuk kampus, kenalah datang ke pita. Okey. Dan selain daripada itu kita ada ruang pameran. Okey, ruang pameran kita ada. Okey, di Rembau kita ada smart classroom. Okey, smart classroom ni yang boleh guna hanyalah pensyarah dan juga kelas. Setakat ni kita gunakan untuk tujuan kuliah lah. Smart classroom ni sebenarnya dia under SCA. So kalau nak guna, nak mohon, boleh berurusan dengan SCA. Tapi dia punya ruang ini ataupun bilik ini di pita di tingkat 3. Okay. So kalau you nak tahu apa fasiliti apa yang ada dalam bilik smart classroom ni, bolehlah you cakap dengan pensyarah, sebab pensyarah je yang boleh booking. Pelajar tak boleh booking. Tapi kalau you nak buat program, katakanlah program persatuan ataupun kelab pelajar, so penasihat program tu yang kena booking. Student hanya boleh booking discussion room saja. Ruang-ruang lain tu kena melalui pensyarah dan juga penasihat program ataupun persatuan. Okay. Dan kita ada discussion room, kita ada bilik seminar juga. Yang dekat dalam slide ni pun kalau you perasan, dekat atas tu belah kiri saya lah, ada ruang, itu adalah ruang ilmu di pita seremban, di pita rembau. Okey, di pita rembau. So you nak buat aktiviti, boleh kita benarkan. Okey. Ini adalah antara aktiviti yang dijalankan di pita. Okey. Okey, untuk makluman, pita ni bukanlah untuk you datang dan pergi je. Maksudnya bukanlah untuk you datang untuk cari bahan, untuk buat discussion. Tapi you boleh juga buat aktiviti, sama ada aktiviti yang diajukan oleh pita, of course lah. Ataupun you nak buat aktiviti yang diajukan oleh persatuan ataupun fakulti, atau kerjasama antara pita dan juga persatuan, kerjasama antara pita dan juga fakulti. Kita sediakan ruang di pita. Okey. Just datang pita je lah, tunjukkan permohonan, kita boleh discuss. Biasanya kita memang benarkan lah, tapi mesti kena ikut peraturan perpustakaan. So nanti bila nak masuk kampus, memang meriah lah aktiviti di pita ni. Okey, penjarakan fizikal. Seperti sedia maklum, sekarang ni pandemik COVID-19 masih ada lagi. So kita memang menitik beratkanlah penjarakan fizikal di perpustakaan. Okey. So ini adalah social distancing yang kita dah laksanakan di pita. Okey. So kalau ada tanda pangkah tu, janganlah duduk. Jangan duduk, dan kalau boleh janganlah rajin untuk bersihkan atas meja tu. Jangan you cabut pula tanda pangkah tu. Kalau pangkah means you tak boleh duduk. Ini kat mana-mana tempat, bukan dekat pita je. Dekat luar pun kita dah biasa dengan signage ni kan. So sama jugalah di pita. Kalau nampak signage ni, kena patuhi. Sekiranya anda tak patuhi dan kami dapat lihat, kami dapat tangkap, kami akan tidak teragak-agak lah untuk bawa anda keluar.
Ini di pita seremban ya. Di makmal komputer pun kita dah letak social distancing, di mana nak untuk in, untuk out pastikan laluan tu you ikut laluan yang betul. Okey. Okey, disinfeksi di ruang-ruang pita. Again kita memang menitik beratkanlah faktor kebersihan ni, kan risiko ni kita tak nampak kan. Jadi you all jangan risau, kita memang ada melakukan kerja-kerja diinfeksi, okay, di setiap pita, di ruang-ruang yang aktif yang digunakan oleh pengguna. So nanti kalau kata you jumpa pekerja-pekerja ni, mereka ni frontliner sebenarnya, so ucapkanlah terima kasih ke apa kan, sebab mereka ni yang apa ni, yang melindung kita sebenarnya. Kita tak tahu kita ni mungkin carrier kan, tapi hopefully tak lah. Okay. Okay, ni ya, peraturan perpustakaan. So ni you kena alert lah peraturan perpustakaan. Mungkin dia berbeza sikit dengan waktu sekolah dulu. So di tahap universiti ni dia lain sikit lah. Okay. Okey, yang ini untuk notis-notis seperti ini memang adalah di kampus, bukan setakat di pita aja, di kampus. So you kena patuhi SOP yang telah ditetapkan elakkan 3S walaupun library, tapi still juga ada penjarakan sosial. Untuk buat diskusi tu tak boleh nak rapat-rapat, so kena ada penjarakan sosial lah. Dan yang paling penting selain daripada kad pelajar yang kena yang wajib bawa is pelitup muka, face mask. Okay, tak ada face mask you tak pakai, kita tak benarkan you masuk. Okay, and then buat saringan walaupun you dah buat saringan mungkin di college, mungkin you dah buat saringan di pintu masuk, tapi still dekat pita pun you kena buat saringan. Just scan je lah QR code dekat situ yang kita dah sediakan. Pastikan tangan anda bersih, kita ada sediakan hand sanitizer. Kalau hand sanitizer sudah habis, you boleh pergi toilet, kita ada sediakan sabun. So cucilah tangan, jaga jarak anda 1 meter. Okay. Okay, penggunaan kad pelajar ataupun kad staff UiTM ni memang saya kena sentiasa ingatkanlah. Sebabnya walaupun nampak macam remeh kan, tapi sebenarnya tak ada kad pelajar ni memang sebenarnya tak boleh. Once you dah dapat kad pelajar, once you dah masuk kampus, kad pelajar kena sentiasa bawa. Okay? Kalau hilang, you kena report lah untuk buat penggantian. Okay? Dan nak ingatkan juga, jangan bagi kad pelajar kepada kawan baik ke, kepada adik-beradik ke, jangan. Kad pelajar tu anggap dia macam nyawa, macam kita punya IC, mana-mana you kena bawa. Okay? Sebab kad pelajar ni pentingnya selain daripada masuk pita, kalau nak buat pinjaman ke, kalau nak tempah ruang ke apa, still lagi kena tunjuk kad pelajar tu. Okay. Dan etika pemakaian dan kelakuan ni saya rasa sedia maklumlah. Sebagai pelajar universiti, kita ada kod etika pemakaian, perlu sopan, perlu kemas, dilarang pakai kemeja T tanpa collar, pakai topi, pakai slipper. Kita memang tak benarkanlah sekiranya kita nampak, kita akan minta pelajar balik pakai pakaian yang sepatutnya. Okey, pelanggan ataupun pengguna tidak dibenarkan merokok. Kalau kami dapati ada bau rokok kat toilet tu, memang kita akan minta untuk makluman you all, kita ni ada pegawai saman, okey, pegawai saman. So kalau you ada melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, so you boleh dikenakan tindakan tata tertib. Okey. Makan minum tak dibenarkan. Okey. Kalau you nak bawa botol air yang kecil tu, bolehlah. Tapi janganlah bawa air kotak ke, kita tak benarkan sebab kita sangat menjagalah kebersihan. And then membawa keluar buku tanpa pinjaman juga satu kesalahan, boleh dibawa ke tindakan tata tertib ya. Pelanggan yang ini kena ingatlah, pelanggan ditegah berlaku sumbang atau berduraan dalam keadaan yang mencurigakan. Okey, kita pernah tangkap, okey. Kita pernah tangkap pelajar yang berkelakuan macam ni. So kita akan soal apa semua, kita bagi amaran sekiranya, tapi janganlah buat kalau kita dapat memang kita akan kenakan tindakan lah ya.
tindakan yang sewajarnya. So dekat pita ni ada mata-mata, so kena berjaga-jaga. Maknanya kita jagalah diri kita. Ini adalah etika pemakaian. Yang ini HP lah. Maksud saya ini sedia maklum. Okay? Pemakaian ni kena kemas, ya, seperti yang saya mention tadi, ikut kesesuaian lah. Dan okey, seterusnya penggunaan ruang tempat duduk dan kemudahan perpustakaan. Okey, pelanggan perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan mengikut ruang-ruang dan bilik yang ada di perpustakaan. Okey, setiap ruang ataupun setiap bilik ni dia punya peraturan dia berbeza. Okey, mengikut kepada fasiliti ataupun kemudahan yang ada di ruang-ruang tersebut ataupun di bilik-bilik tersebut. Okey, menempah tempat duduk tidak dibenarkan. Okey, kalau kata you datang, katakanlah you sebenarnya nak buat group discussion. Okey, you pergi library and then you tempah, you booking, you letak yalah penanda ke apa untuk kawan you datang, sebenarnya tak boleh, dilarang. And then kalau kata masa you dah guna ruang dekat pita tu, you ada tertinggal barang, so kita akan kutip, kita akan letak di dalam box lost and found. Itu di pita rembau. So kalau kata you teringat, okay, you dapati you ada barang yang hilang kan semasa you guna ruang di pita, so you boleh pergi ke kaunter dan maklumkanlah kepada staff. So nanti kita akan interview sikit. So nanti dekat box lost and found tu nanti kita boleh tunjukkanlah barang apa yang you hilang, okay? Sekiranya ada. And then melakukan kerosakan terhadap harta benda perpustakaan adalah satu kesalahan, termasuk menconteng, mengoyak, memotong, merosak atau memusnahkan bahan-bahan perpustakaan. Okey, kalau anda melakukan vandalism, itu sebenarnya tak bolehlah, dilarang. Okey, kalau di kampus PFI ni, okay, kalau anda melakukan vandalism, yang akan secas adalah you sendiri. So make sure bila kita dah berikan kemudahan tersebut, fasiliti tersebut, kenalah jaga, jangan melakukan vandalism, janganlah nak conteng ke apa kat dinding ataupun nak conteng kat meja ke apa, nak kopek-kopek ke, tak payah. So kalau kita dapati anda melakukan vandalism tersebut, kita memang tak teragak-agaklah untuk mengambil tindakan. Okey, barangan larangan. Okey, barangan larangan antaranya tak boleh bawa makan, minum, extension plug. Extension plug tidak dibenarkan. Okey, mungkin you kata plug tak cukup. Okey, so you bawa extension plug. Sebenarnya tak boleh. Okey, kalau kita dapati, kita akan rampaslah extension plug tu. Okey, gunting, pisau, payung. Payung ni tak payahlah masuk pita, sebab kita ada loker. Topi cap yang lelaki selalu pakai tu sebenarnya tak boleh juga. Topi keledar, letak je kat loker, kita sediakan. Okey, barang-barang peribadi je bawa masuk dalam. Barang-barang lain tu you boleh letak di loker yang disediakan. Okay, dan kita ada Akta Hak Cipta 1987 atau Akta Hak Cipta Pindaan 1997. Okay, di mana perpustakaan tidak akan bertanggungjawab ke atas pengeluaran semula atau penyalinan karya atau karya terbitan atau mana-mana yang termaktub di dalam pelanggaran hak cipta. Ni plagiarism lah. Kalau kami dapati, memang anda dikenakanlah akta ini. Okay. Peringatan. Ni kena alert lah. Kena ambil tahu pelajar baru terutamanya. Okay. Staf perpustakaan berhak mengarahkan pelanggan meninggalkan perpustakaan jika didapati melanggar peraturan yang ditetapkan atau mengganggu ketenteraman ataupun keselamatan perpustakaan. Okay. Yang seterusnya, pihak perpustakaan berhak menghalang pelanggan dari menggunakan kemudahan dan perkhidmatan perpustakaan sekiranya melanggar peraturan perpustakaan maupun peraturan universiti, dan perpustakaan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan harta benda orang perseorangan. So pendek katanya, kena jagalah, ya, kena ikut peraturan, kena jaga diri, keselamatan semua tu. Kalau masuk pita, kalau boleh, kalau you buat discussion tu, kalau boleh rendahkan sikit suara, kan, sebab kat pita tu bukan
kita je yang guna, ada lagi pelajar-pelajar lain, ya. So kita kena alert lah dengan kita punya surrounding, okey, supaya masing-masing supaya kita ni dapat menggunakan perkhidmatan ataupun kemudahan dengan sebaiknya, okey. Okey, seterusnya laman sesawang dan social media PITA UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Yang ini pun you kena tahu ni, sebab sekarang ni kaedah PMP-nya ada dua kan, face to face dan juga ODL. So perkara ini, perkhidmatan ini ataupun kemudian memang sangat diperlukanlah kepada pelajar. So ini adalah laman web UiTM Cawangan Negeri Sembilan. You just boleh scan dekat QR code ni ataupun you just type je https negeri9.library.uitm.edu.my. Okay, kat sini nanti you boleh browse lah, you boleh explore apa yang ada. Okay, kalau kata you tak tahu nak explore kan, boleh je mohon kelas kembali maklumat yang saya dah mention tadi. Dan kalau you perasan dekat web page PITA UiTM Negeri Sembilan ni, dekat bawah tu dia ada macam chatting. Kat situ lah you boleh chatting dengan librarian. Okay, make sure librarian tu online. Kalau offline, you still lagi boleh menggunakan perkhidmatan live chat ni, tapi nanti dia akan masuk ke email reference librarian tu. So nanti reference librarian tu akan respon melalui email. Okay, kalau offline. Okay. Dan seterusnya, ini adalah social media PITA UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada Twitter dan kita ada juga Telegram. Dan yang paling latest kita ada YouTube. So apa-apa info perkhidmatan baru ke, makluman ke, anything lah buat PITA, kita akan hebahkanlah melalui medium-medium ini. So jangan lupa like, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe. Sebab ini penting, terutama yang ODL ni kan. Perkhidmatan digital perpustakaan memang membantulah pelajar-pelajar kita. Dan saya rasa itu saja taklimat perpustakaan UiTM Cawangan Negeri Sembilan untuk anda. So diharapkan dengan pendedahan itu, pengenalan itu, kan, gambaran itu dapatlah menarik anda ke perpustakaan. Dan again, bawa kat pelajar. Kalau pelajar baru mungkin pada awal seminggu dulu tu mungkin tak dapat lagi, tak apa, kita benarkan juga, tapi once dah dapat kat pelajar tu, so you kena gunakan kat pelajar. Jadi gunakanlah perkhidmatan dan kemudahan yang PITA sediakan ini dengan sebaiknya, sepenuhnya lah kalau boleh. Okay? Pinjam buku, datang PITA. Kalau PITA buat program, join. Sebab itu memberi manfaat kepada anda semua. So dengan itu, sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada anda semua kerana berjaya ke Universiti Teknologi Mara. Selamat datang dan insyaAllah kita boleh berjumpa lah. Untuk yang pelajar bawah boleh berjumpa dengan saya. So dengan itu, saya Nora Bita Razan ingin mengucapkan tahniah sekali lagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.